Okey, Assalamualaikum semua. Ini latihan minggu lepas. Ustazah nak berbincang jawapan. Ada orang buat, ada orang tak buat. So, yang buat tu tahniah, yang tak buat tu harapnya lepas ni boleh buat lah. Ustazah open lagi dia punya soalan tu. Boleh je jawab lagi. Yang nak buat lagi pun boleh. Nak bagi betul semua boleh. So, kita bincang soalan nombor 1. Dia kata rajah di bawah menunjukkan dua kepingkat nombor hasil tambah. So, bila dia kata tambah, tambah je lah. Tambah. Nombor yang pertama ni tambah nombor kedua. So, dapat jawapan dia. Boleh? Okey. Ni soalan ni senang. Terusnya soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata apa? Nadia menyediakan 6.105 liter jus apel. Dia memasukkan jus apel itu ke dalam 3 buah jug. Di jus apel dia masuk 3 jug. So, berapakah isi padu dalam liter jus apel dalam 2 buah jug pula? Dia ada jus apel, dia masukkan dekat 3 buah. Lepas tu dia nak jumlah untuk 2 buah. Dia bukan nak sebuah je. Jadi apa yang awak nampak? Mula-mula dia masukkan dekat 3 kan? So, kena tahu satu ni berapa. Lepas tu dia nak yang 2 ni pula. Mula-mula kena buat bahagi. Lepas tu buat darab. Siapa bagi siapa? 6. Ni nombor perpuluhan ni. Bahagi 3. Nombor ni bahagi 3 dulu. Kemudian darab dengan 2. So, baru dapat jawapan dia. Ataupun yang pandai sikit boleh buat pecahan. Berapa? 2/3 darab dengan yang nombor perpuluhan tu 6.1 sifar 5. Alah tak muat 5 ni. Ada 5 kat situ. Tak muat. Macam tu. So, dapat jawapan dia. Boleh? Okey. Seterusnya kita pergi soalan nombor 3. Senang pula. Kata apa? Bundarkan 7.485 kepada per 10 yang terdekat. So, yang per 10 ni. Mana per 10? Kita besarkan sikit nombor tu. Tu. Nampak? So, yang depan ni. So, yang depan sekali ni. Nombor bulat. Nombor 7 tu. Rumah star. Tak nak lah. Dia nak apa? Dia nak per 10. So, mana 1 per 10? 4 per 10, 8 per 100, 5 per 1000. So, dia nak per 10. Yang mana per 10? 7.485 per 10 dia 4. So, tengok nombor kat belakang ni. Nombor lain tak? Nombor kat belakang ni. Nombor berapa? 8. 8 kaya miskin. Kaya jadi tambah 1. Bila tambah 1 apa jadi jawapan dia? Dapatlah. Adalah jawapan dia kat situ. Perpuluhannya. So, adalah jawapan dia dekat situ. Bolehlah buat. Terusnya nombor 4. Yani membeli 3 paket tepung yang mempunyai jumlah gisim sebanyak 7.05 kg. So, dia beli tepung. 3 tepung. Semua jadi 7.5. Lepas tu dia beli lagi berapa? 5 pula. So, berapa jumlah tepung semua? Macam mana nak buat? Dia beli 3. 7.05. Lepas tu dia beli lagi 5. 2, 3, 4, 5. 3 ni dah tahulah sebab sama dengan orang yang ni. 2 ni berapa? Nak buat apa? Bahagi 3. Kemudian darab dengan dia nak semua. So, ada 8. Darab 8. Yang ni 3, ni 5. Yang dapat 8 tu. Nombor ni bahagi 3 darab 5. Dapatlah. Ni sama dengan. Nombor ni bahagi 3 darab 5. Darab 8, sorry. So, dapatlah jawapan dia. Jangan guna kalkulator pula kira. Okey, seterusnya pergi soalan nombor 5. Nombor 5 dia suruh buat apa? Nyatakan. Nombor lain lah. Okey. Nyatakan 8% dalam perpuluhan. So, 8%. Awak tahu 8% ni 8 per 100.
Tu nak tukar nombor perpuluhan. Bodoh lah kosong. So nak tukar nombor perpuluhan, kena guna buaian. Berapa buaian? Ni ada berapa sifar ni? Ada berapa sifar? Dua sifar. So 2 buaian. 1 dekat nombor 8, 1 dekat depan. So dapat sifar perpuluhan, sifar 8. Ada jawapan dia. Senang. Okey, seterusnya soalan nombor 8. Nombor 6. Kata apa? Raja 2 menunjukkan suatu petak 100. Maksudnya ni semua ni ada 100. So cari peratus bahagian berlorek. Oh, senangnya. Kira je lah. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. So adalah jawapan dia. 21%. Dah ada jawapan dia. Okey, kita sambung soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Nombor 7 dia kata Raja 2 menunjukkan segi 4 tepat yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama besar. Nyatakan pecahan kawasan berlorek daripada seluruh raja. So semua ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dia ada 4. So ada 4 yang berlorek. Jadi 4 daripada 6. 4/6. 4 daripada 6. Ya. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 5. Nombor berapa tadi? Nombor 7 kan? Nombor 8. Soalan pecahan. Okey, 2/3 tambah 5/6 tambah 7/9. Bawah dia ni dah sama belum? Bawah dia tak sama lagi kan? Ni 3, 6, 9. So bagi sama. Yang bagi sama, berapa nak bagi sama? Sifir berapa agak-agak? Dalam sifir 3 ada nombor 9. Tapi dalam sifir 6 tak ada nombor 9. So yang ada semua macam nombor 18. So kalau semua nak jadikan di bawah tu 18. Nombor 3 kena darab 3 darab 6. Kalau hafal sifir lah boleh jawab. 3 darab 6. 6 ni darab 3. 9 darab 2. So 7 darab 2 sama ikut 5 darab 3. 2 darab 6. So baru boleh kira 2 darab 6. Ya, 2 darab 6 ialah sifir 2 lah. Ni 5 darab 3. Mana nombor 3 dia? Ni nombor 3. So sifir 5. Ni pun sifir 2. Senangnya 7 darab 2. So dah boleh jawab dah. Kira lah berapa. So kita kira guna warna lain kejap. Okey, 2 darab 6 ialah 12. 12. Tambah dengan 5 darab 3, 15. Tambah lagi dengan 7 darab 2, 14. So tambah semua. Tambah semua, you guys akan dapat 2 tambah 5 tambah 4, 11. So 1. 11 kan? Betul. Okey, 11. Betul, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ialah 41. So 41 sini. 41. Atas besar, 18 tu bawah dia kecil. So nak buat apa? Tolak. So 41 tolak 18. Dapat berapa? Dapat. Tak ni kena pinjam dulu. Okey dah. So 3, 2, 23. Besar lagi dari 18. Yes, besar lagi dari 18. Tolak lagi. So 3 pula tolak 8 tak boleh. So 13. Yang 1. 1, okey. So 13 tolak 8 ialah 5. 5 ni habis sifar. So boleh tolak lagi? Tak boleh. Tak boleh tolak. So baru kita buat. Berapa tolak ni? 1, 2, baru 2. Maksudnya yang ni bukan jawapan dia, ni bukan jawapan dia. So 2. Atas dia macam nombor 5. Mana nombor 5? Ni nombor 5. Oh, ni lah jawapan dia. Macam tu lah buat dia. Boleh je. Ni soalan tahun 4. So, kalau tahun 6 tak boleh buat juga. Maksudnya tahun 4 dulu patut tak lepas lah. Macam tu.
So, nombor 9, dia kata antara yang berikut, yang manakah mempunyai hasil tambah yang sama dengan nilai pada tanda harga itu. So, mesti dapat ni. RM8,775, 3%. Mesti dapat yang ni. So, berapa? Ini kena cek satu-satu. Tak ada cara lain, kena cek satu-satu. So, 8 dia 8,000. Ni 8,000, ni 8,000 juga. Ni 8,000, 8,000. Okey. Lepas tu cek pula sen dia. Ada 30 sen. Ni 20 sen campur 10 sen. Betul. 30 sen. Betul. 20 sen campur 10 sen. Betul. Ni pun betul juga. Okey. Cek pula yang 7,000. 7,000 pula. 700. Sama 700. Ni ada 700. Ada 700. Ada 700. Ni ada 700. Tak ada. So, ni bukan jawapan dia. Lepas tu dia kata ada berapa ringgit? 70. Ada 70. Ada. Ni tak ada. So, ni bukan jawapan dia. Lepas tu dia kata ada RM5. Ada RM5. Okey, ada. Ni ada RM5. Macam tu. Okey, boleh buat. Okey, seterusnya kita pergi kat soalan nombor 10. Nombor 10 dia kata jadual 4 menunjukkan bilangan duit shilling yang dikumpul oleh Aminah. Hitung jumlah nilai duit shilling yang dikumpulnya. So, soalan nombor ni dia bagi jadual soalan nombor 10 ni. So, 10 sen ni ada 30. 20 sen ada 25, 50 sen ada 20. So, berapa? So, kalau 10 sen ni ada 30, maksudnya RM3 lah. RM3. Boleh kira lah. Maksudnya 10 jari awak. 10 sen ni ada 10. So, baru RM1. 100 sen kan RM1. Ataupun kalau nak kira, tak percaya nak kira 10 darab 30, maksudnya 1 darab 3, 3, sifar-sifar dia 2 tambah 2. 300. 300 sen ni RM3 lah. Yang bentuk sen. So, kalau tukar ringgit, RM3. RM3 campur dengan 20 darab 25. Berapa ni? So, sifar dia ada 1. 25 darab 2 ialah 50. Berapa ringgit? Ni kalau atas RM3 ni dah RM5. So, RM8 dah. Dah RM8. Lepas tu 50 darab 20. 50 darab 20. 10. Ada 2. Sifar ada 2. 5 darab 2. 10. Ni berapa? 3, 5, 10. Maksudnya RM18 lah. RM10 campur RM5 campur RM3. 18 Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 11. Dia kata apa? Tukarkan 1/3/7 kepada pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ni maksudnya atas besar bawah kecil. So, apa nak buat? Kalau tadi atas besar bawah kecil tadi yang 41/18 tu awak buat tolak-tolak kan? Kalau yang ni buatlah tambah pula. Berapa kali nak tambah? Sekali tambah. Tambah nombor berapa? 7. 7 tambah atas nombor berapa? 3. 7 tambah 3 dapat berapa? 10. Maksudnya yang jawapannya ada 10 lah ni lah. Kat situ senang tu. Okey, seterusnya soalan nombor 12. Dia bagi duit tabung si Azlin. Wang Raja 4 menunjukkan wang tabung Azlin. So, 50 sen ada 5 keping, 20 sen ada 10 keping, 10 sen ada 15 keping, 5 sen ada 20 keping. Hitung jumlah wang tabung Azlin. So, berapa dia punya duit? Tambah je. Mula-mula darab dah dulu. Kira. 50 sen ada 5, maksudnya 5, 10, 15, 20, 25. 25, RM2, 50 sen. RM2, 50 sen. RM20 sennya ada 10 keping. Maksudnya RM2. 10 sen ada 15 keping. Maksudnya RM1, 50 sen. 5 sennya ada 20. 5 darab 20. Berapa? 50, 100. So, baru RM1. Jadi berapa ni? RM2 tambah RM2 tambah RM1 tambah RM1. 2, 4, 6. Baru 6. 6. Lepas tu ada 50 sen, 50 sen. Dah jadi RM1. RM7 lah jawapan dia. Kan senang. Peran orang untuk berjawab. Okey, seterusnya soalan nombor 13. Agak susah. Satu soalan yang agak susah. Tapi boleh buat kalau faham dia punya garis nombornya. Okey, darjah 6 dia menunjukkan penting pula.
Darjah 6 ialah garis nombor. So dia mula dengan 4.5, lepas tu habis dengan 44.5. Dia suruh cari nilai L. L kat mana? L kat tengah-tengah ni. Senang je ni sebab dia dah bagi nombor depan, bagi nombor belakang. Awak kena cari yang tengah-tengah. Apa nak buat? Macam kek potong dua. Berapa ni beza dia? 44.5 tolak 43.5 dapat 1 sifar. 1 sifar bagi dengan 2. RM1 bagi 2, 50 sen. Betul tak? 50 sen. Maksudnya ni nak ke sini tambah 5 sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 5, 43.5 tambah sifar perpuluhan 5 kan jadi 44. Ni jawapan dia. Lepas tu 44.5. Sifar 5 je ni. 3.5. Lepas tu 44. 44.5. Lepas tu 45. Macam tu. Senang je. Senang-senang pun kena buat latihan. Kena buat ulang kaji. So kalau main game semua tu memang dia tanya pun soalan mat dalam tu. Betul tak? Betul tak? Okey, seterusnya soalan nombor 14 dia kata apa? 23 minit 35 saat tolak 18 minit 50 saat. So berapa nak tolak ni? Berapa nak tolak? Dia ada dua rumah ni, minit dengan saat. So bila ada dua rumah, awak kena tahulah 1 minit berapa saat. 1 minit 60 saat. 35 boleh tolak 50 tak? Dia kena tolak asing-asing sebab rumahnya lain. Tak boleh. So kena pinjam. Pinjamlah seminit, dia tinggal 22. Jadi dia akan tambah dengan tukar ke 60. Jadi berapa? Dia akan jadi nombor baru kat sini. 60 sifar campur 5 jadi 5. Okey, nombor yang sama. 5. 6 campur 3 ialah 9. Dia tambah dengan 35 yang ada tadi. So dapat 95. Baru boleh tolak dengan 50. So 5 tolak sifar 5. 9 tolak 5, 4. So ke 2 tolak 18 ialah 4 rasanya. 4. Bentuk ada jawapan dia. Ya. Okey, seterusnya soalan terakhir untuk soalan kata 1. Soalan nombor 15 dia kata apa? Rajah 8 menunjukkan 3 kad nombor. 3 kad nombor. Lepas tu dia suruh darabkan nombor paling besar dengan 1000. So berapa nombor paling besar? Ini sebelum titik ada satu nombor, sebelum titik nombor sifar, sebelum titik ada 40. Jadi inilah yang paling besar. So yang paling besar kena darab dengan 1000. 40.2 darab 1000. Buat bentuk lazim ke? Tak payah. Kenapa? Sebab dia darab dengan sifar yang banyak. So tak payah bentuk lazim. Gerakkan titik dia. Nak gerakkan titik ke berapa? 3 kali. Kenapa 3 kali? Kat 1000 ni ada 3. Gerak ke depan ke belakang? Nombor yang kena jadi paling besar. So kena ke belakang. 1, 2, 3. Saya tambah 2 sifar kat sini. Saya adalah jawapan dia 40,000. Silap. Bukan yang ni. 40,200. Ini jawapan dia. Okey, seterusnya kita pergi soalan kertas 2. Soalan kertas 2 ni senang je. InsyaAllah boleh jawab kalau yang suka buat ulang kaji. So kita tengok soalan dia. Rajah 1 menunjukkan cerakinan nombor W. Apa nombor dia? Dia tak tahu, dia tak bagi tahu. Ni yang dia suruh cari. So dia kata 4,20,007,900 dengan 8. So suruh nyatakan nombor W dalam angka. Awak dah belajar dah. Nilai tempat betul. So kalau tu di belakang ni sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, juta. So tinggal masukkan je nombor yang dia bagi ni. Bagi nombor berapa? Nombor 4 kat juta.
Kemudian 20,000. 20,000 mana? 10, 100, 1000, 10,000. Macam sini nombor 2. Nombor 2. Kemudian 7,000. Mana 7,000? 10, 100, 1000, 7,000. Kemudian nombor 9, 900. Lepas tu 8 dekat sah. Yang tak ada nombor letak sifar. Letak sifar kat sini. Letak sifar kat sini. Dah siap tu jawapan dia 4, sifar 2, 7, 9, sifar 8. Itulah nombornya. Kemudian soalan nombor dia suruh buat apa? Bundarkan nombor ini kepada ratus ribu terdekat. Bundarkanlah nombor tu kepada ratus ribu terdekat. So mana ratus ribu? Ni 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. So nombor sifar. Nombor sifar ni awak kena tengok pada nombor belakang. Kaya miskin. Miskin jadinya tambah sifar. Tambah sifar jadi apa? 4 sifar 8 semua sifar. Jadi 4 juta. 4 juta. Kemudian raja nombor 2. Raja di bawah. Okey, sambung. Rajah 2 menunjukkan sekeping kad. 5.079. Macam mana sebut, macam tu lah dia minta dalam perkataan. So, macam mana sebut, macam tu lah tulis. Lepas tu, 5.079. Nombor 2 dia suruh tuliskan nombor tu dalam bentuk pecahan. So, macam nak tulis dalam bentuk pecahan? Ada per. Tengok berapa. Sifar 1, 2, 3. Sebab dia lepas titik pergi belakang 3 nombor, betul tak? 1. Nombor 1 kat sini. Okey. Atas ni letak je nombor yang awak dapat tu. Okey, cap pula di sini. Ataupun boleh tulis juga 5 ni nombor besar. Sifar 79 ke atas, yang bawah ni semua 1000. Dua-dua betul, ada dua-dua betul. Selalu kita jumpa yang ni kan, nak buat yang ni lah. Okey, seterusnya soalan nombor. Seterusnya tajuk nisbah dan kadaran. Okey, untuk tajuk ni mudah je. Bila dia kata nisbah, mesti ada titik bertindih atas dan bawah benda tu. Titik bertindih yang atas bawah tu. So ni soalan dia nak apa? Dia suruh nyatakan nisbah bilangan oren kepada bilangan apple. Oren ada berapa ni? Ni nampak kan ni buah oren ada 2. Orennya ada 2. Sebelum jawab tulis dulu kat sini. Oren ada 2. Apple ada 3. Mangga ada berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okey. So semua dah ada. Semua ada 10. So, soalan pertama dia minta nisbah bilangan oren kepada bilangan apple. Oren kepada apple. Oren dulu. So, oren dia berapa ni? Oren dia 2. Titik bertindih 3 apple. So, ni jawapan dia. 1 markah. Soalan nombor B, dia kata okey, soalan B dia kata nyatakan nisbah bilangan mangga kepada jumlah semua. So, mangga ada 5, nisbah titik bertindih dengan semua 10. Macam tu. Okey, soalan seterusnya dia kata apabila 2 biji mangga dikeluarkan daripada bakul itu, berapakah nisbah bilangan mangga kepada jumlah buah-buahan sekarang? So, mangga dikurang 2, 5 tolak 2. So, jumlah buah-buahan pun akan berkurang 2. 10 tolak 2 dapat berapa? 3 nisbah 8. Itulah jawapan dia. Senang je. Okey, seterusnya soalan nombor 2 yang bawah tu. Dia kata Wani membeli, nampak ke? Wani membeli 20 biji apple. 20 biji apple dia beli. Dia kata nisbah bilangan apple merah pada apple hijau yang dibeli ialah 1, 3. 1 tambah 3, 4. Tadi kata beli 20. Maksudnya ini hanya
Nisbah hanya menunjukkan bilangan yang dah dikecilkan. Takkan 4 je, tadi kata 20. Jadi berhitung beza bilangan apple merah dan apple hijau yang dibelinya. So macam mana nak buat? 1 nisbah 3. Okey, 1 nisbah 3. Baru 4, 1 tambah 3, 4. Dia kata nak 20. So berapa ni? 4 darab berapa? Dapat 20. 4 darab 5. So nombor ni kena darab dengan 5. Masing-masing darab 5. So 1 darab 5, 5. 3 darab 5, 15. So tahulah apple merah dia. Input apple merah. Apple merah dia 5. Apple hijau dia 15. So bila dia nak beza, nampak dia nak beza, so kena tolak 15, tolaklah 5, dapat 10. 10 lah beza dia. Senang je soalan ni. Jadi tak ada yang susah pun. Nombor seterusnya, soalan ni nisbah lagi. So jadual di bawah menunjukkan bilangan murid lelaki dan murid perempuan dalam kelas 6 Arif. So murid lelaki dia ada 10, murid perempuan dia 15. Soalan pertama, nyatakan jumlah bilangan murid lelaki dan perempuan dalam kelas 6 A. Jumlah buat apa? Tambah. So tambah je lah 10. Tak nampak pun ni. Terus hitam. Okay, 10 tambah 15. Dapat berapa orang? 25 orang dalam kelas tu. Nak tahu berapa orang dalam kelas tu? Soalan nombor 2, nyatakan nisbah. Dah ada titik bertindih siap-siap. Kita titik bertindih siap-siap. Okey. Nisbah bilangan murid perempuan kepada bilangan murid lelaki. Murid perempuan dia ada 15. Murid lelaki dia 10. So 15 nisbah kepada 10. 10. Nisbah 15 kepada 10. 15 kepada 10. Tu. Kemudian soalan C dia kata nyatakan nisbah bilangan murid lelaki. Murid lelaki ada berapa tadi? 10 kepada jumlah. Jumlah kita dah kira dah ni. 25. Siap. Soalan terakhir dia kata jika 2 orang murid lelaki telah berpindah, kuranglah murid lelakinya. 2 orang keluar. Nyatakan nisbah terkini jumlah kesemua murid kepada bilangan murid lelaki. So bila 2 orang keluar, 10 tolak 2 tinggal, dia akan tinggal 8. Lepas tu jumlah dia akan berkurang lah. 25 tolak 2 tinggal 23. Lepas tu dia nak apa? Dia kata siapa dulu? Nyatakan nisbah terkini jumlah dulu baru murid lelaki. So maksudnya yang ni bukan macam ni lah. Bukan macam ni. Dia tak nak yang macam ni. Dia nak terbalikkan. Dia kata jumlah dulu. 23 lah dulu. Baru nisbah kepada 8. Tengok soalan. Okey, itu sahaja soalan kertas 1 dan kertas 2. Untuk latihan hari ni, Ustazah bagi tajuk nisbah juga. Tajuk nisbah untuk hari ni, nisbah dan juga koordinat. Nisbah ni macam yang tadi dah bincang. Ni okey, settle. So untuk koordinat ni, yang kalau dia punya koordinat nak baca dia mesti ada nilai X, nilai Y yang ni. So dia akan bagi dalam satah kartis. Yang ni paksi X ke bawah, Y dia dekat atas ni. Okey. Kalau dia kata mencancang yang ni lah bawah ni. Bawah ni ialah mencancang. Silap. Menegak. Okey, yang bawah ni ialah menegak. Yang ni. Okey, ni paksi menegak. Kalau sini mencancang. Salah juga. Okey, kalau ni paksi Y ni paksi mencancang. Okey. So kalau dekat sini yang di sifar ni titik asalan. Kalau dekat sifar tu nama dia titik asalan.
Kalau dekat Sifa ni mana tak? Okey. Kalau kat Sifa tu titik asalan. So baca koordinat mesti bawah dulu Untuk kat sini kan. Tengok bawah dulu. Baru tengok dekat Y dia. So ni dulu. Baru sini. Okey. Okey, selamat menjawab soalan ni sebahagian koordinat yang Ustazah sediakan untuk hari ni. Harap ramailah yang buat ya. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Jaga diri, jaga SOP, buat kerja sekolah, hantar kerja sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.